Baik, jadi dari segi apakah jenis-jenis produk-produk yang kita akan pasarkan. Jadi sebelum itu suka saya menjelaskan di sini, di IMP ni sebenarnya telah berjalan agak jauh, dan kita dah pun ke Brunei seperti yang dalam belakang tu, dan seterusnya juga IMP dia berkembang ke Indonesia. Dan saya dijemput oleh pihak MUI, yakni Majlis Ulama Indonesia, untuk mempresentasikan IMP itu kepada pihak Majlis Ulama Indonesia. Dan alhamdulillah penerimaan mereka sangat luar biasa di sana, kerana pihak MUI begitu bersetuju. Yang ini di bahagian MUI di kawasan dipanggil di Medan, iaitu di Sumatera, di bahagian Sumatera lah kan, Sumatera di MUI. Dan saya sendiri bertemu dengan Pak Hatta, dan kita telah memaklumkan bahawasanya kita berkeinginan untuk masuk ke Indonesia di sana. Dan baru ni juga saya pergi untuk memberi taklimat seminar di YAIN, iaitu Institut Agama Islam di Medan. So 2 kali buat presentasi di sana, dan alhamdulillah, dan kita sedang bekerjasama untuk membina rangkaian produk halal di Indonesia, dan juga bersama dengan universiti sebagai badan pemantau, bagaimana untuk memastikan yang kelang-kelang yang mengambil IMP mematuhi segala persejiran sesuai yang kita tetapkan itu. Itu yang sebahagian yang di sana. Dan di selatan Thailand juga kita telah ke sana, selatan Thailand, di University of Yala, memperkenalkan IMP sendiri di bahagian di sana, dan alhamdulillah penerimaannya begitu bagus. Begitu masa saja kita masuk sana, dan seterusnya juga kita dengan tabung haji, insyaAllah. Ini pun salah satu lagi mungkin peluang bersama dengan satu GLC, kerajaan yang agak besar. Mudah-mudahan barang-barang nanti yang masuk sana adalah yang berstandard IMP. Dan juga ini yang kita saya bersama dengan yang apa ni, mufti gambar dekat sini. Yang ni yang di Mesir, di Mesir. Okey, kemudian yang ni, okey, itu sebahagian lah yang dapat kita ni kan. Jadi produk-produk ni sebenarnya banyak yang daripada consumer goods yang kita bahagikan, F&B, food and beverages, lebih kepada penggunaan consumer. Consumer ni berarti apa yang menjadi keperluan kepada pengguna. Contohnya depan ni, kita telah mula menghasilkan produk-produk yang agak berkualiti, seperti mana food bar ni, yang boleh kita ini yang mempunyai khasiat yang tinggi, jadi yang mengenyangkan, menyihatkan. Mungkin pihak tuan boleh cuba rasa tengok, makan dengan sedap-sedap. Jadi macam dalam itu kita masuk untuk diabetes, kita masukkan herba-herba untuk penyakit diabetes. Kalau jantung, untuk jantung. Darah tinggi. Kalau awet muda, untuk slimming juga kita masukkan bahan-bahan kenyang untuk slimming. Jadi boleh dicoba. Jadi ini contohnya. Kemudian daripada oats, daripada beras, daripada nasi susu dia panggil. Ini semua produk-produk variety. Dan kemudian minumannya bagi kopi, coklat, kemudian produk untuk kesihatan seperti yang di depan ni, awet dara, yang dihasilkan di Kelang ni. Bukan sekadar khasiat yang kita sebut tadi, bukan sekadar untuk awet muda, malahan juga di dalamnya juga mengandungi bahan-bahan yang baik. Dan di samping proses yang kita sebutkan tadi, Pak Awal tadi, proses penghilangan dengan pekerja-pekerja yang kita didik menjadi pekerja yang baik. Mudah-mudahan dengan memakan makanan yang ada nilai dua tadi, physical and spiritual, mudah-mudahan sekadar bukan dapat kecantikan luaran saja, malahan mendapat kecantikan dari segi dalaman, yakni dari segi hubungan dia, hablum minallah, hubungan dia dengan Allah. Mudah-mudahan dia menjadi seorang insan, seorang wanita yang bukan sekadar cantik luaran, tapi juga indah, cantik dari segi rohaniah dia, mana ada perhubungan sentiasa ingat kepada Allah. Mudah-mudahan itu dikatakan sebagai satu keberkatan. Berkat itu benda yang subjektif. Berkat ni benda tak nampak, Tapi kita dapat rasa keberkatan tu umpamanya perniagaan kita. Ada perniagaan yang
siang malam kita berniaga, malam-malam buta pun kita berniaga lagi, tapi tak ada keberkatan, tak berkat. Tapi ada perniagaan yang kita berniaga dengan barang yang berkat, dengan sedikit saja perniagaan kita dah jadi bahagia. Kita dah tenang, malam kita boleh tahajud. Jadi di samping itu juga, makanan yang kita makan hari ini kebanyakannya makanan yang dicipta dengan kaedah-kaedah tertentu yang disebut sebagai high processing food. Makanan yang dimakan hari ini kebanyakannya tidak mendidik kita, tidak dapat membangunkan jiwa kita waktu malam hari untuk beribadah kepada Allah. Malahan dia menghalang kita daripada beribadat. Kadang-kadang tidur tu jadi macam tidur lena, tak sedar diri. Tetapi makanan yang baik itu, dia akan membangunkan kita untuk bertahajud di waktu malam. Itu tentang kelebihan. Jadi kita perlu mencari makanan yang boleh membangunkan jiwa kita, jasad kita, supaya kita dapat bertahajud kepada Allah SWT. Jadi hari ni kalau kita makan, kita boleh nilai makanan kita makan siang tadi. Malam tu orang kata pensan, tak sedar diri, dah panak dah langsung sampai ke subuh pun dah tengah hari dah, tak sedar. Ini kerana makanan itu sendiri, sebab dia akan membawa kita kepada kejahatan. Jadi sebab tu memilih makanan yang baik ni penting. Betul Allah. Kenapa Allah kata makanlah makanan yang halal dan thayyibah? Sebab impact, kesan kepada makanan itu panjang. Riwayat dia sampai ke bangun pagi, sampai boleh tahajud. Sebab tu orang yang sedikit makanan dia hanya makan yang halal. Kita tengok Masya Allah, akhlaknya begitu baik, lidahnya juga baik, tidak mengata orang, mengumpat sebagainya. Kalau makan yang haram, duduk ramai-ramai, kutuk orang, hina orang, kata orang, itu kesan makanan yang haram. Yang kita kata akhlak tadi. Sebab makanan yang haram atau syubhah akan melahirkan perangai yang haram juga, yang syubhah, yang kita katakan sebagai akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah ni lahir daripada mana? Salah satu puncanya daripada makanan yang juga haram dan juga yang syubhah. Jadi hari ni lahir ramai manusia yang mengata orang. Duduk kalau perempuan, lelaki mengata juga. Duduk sekelompok tu ngata orang, kata orang ni. Kenapa? Kesan pemakanan yang membentuk darah daging tadi. Jadi sebab tu kita kena ambil kira. Sebab tu Allah perintah makanlah yang halal, thayyib tadi kan. Jadi ini salah satu keperluan dia. Kalau kita lihat di sini kan bagaimana halal saja. Kalau halal saja bermakna dia tak ada babi atau sekutu dia. Tapi manakala halal thayyibah ni, dia ada kelebihan dia dari segi ruh dia tu. Kita berkatakan soal ruh, kita tak boleh nafikan. Sebab kita pun ada hidup dengan ruh. Matinya ruh, keluarnya ruh, maka jasad juga harus mati. Jadi ini kita memperjuangkan satu jenis-jenis produk. Apa saja yang kita hasilkan, tak kira apa saja. Dan yang penting makanan itu adalah halal thayyibah. Jadi kalau di sini di Kelang, di bawah persediaan IMP ni, kita juga ada penggelang-penggelang yang lain. Selain itu penggelang Siddatu sebagai salah satu penggelang yang mempraktiskan amalan penggelang Islam tu, dan kita adalah pelopor dalam bidang ini. Dan kita harapkan ramai lagi penggelang-penggelang lain yang berminat dan datanglah kepada kita untuk sama-sama memperjuangkan satu jihad ekonomi. Jihad ekonomi itu bukan yang mesti, yang wajib. Yang bekerja makan gaji tak apalah, tapi yang berniaga ini juga harus memperjuangkan ekonomi sebagai suatu jihad. Tapi bila sebut tentang perjuangan sebagai jihad, kita juga harus sedar orang yang nak berjuang itu, nak jihad juga harus Muslim dulu. Dia sendiri ni sembahyang atau tidak. Jadi bila tak sembahyang, bila kita tak ikut syarak, tak ikut syarak dengan tidak tutup auratnya, jadi ini kan sebagai benda-benda yang tidak jelas. Kita ni apakah benar Islam kita ini? Jadi itulah sebagai saya rasa yang boleh kita bincang dari sudut produk-produk apa. Produk ni banyak. Apa saja. InsyaAllah kita ada kemampuan untuk menghasilkan produk. Dan yang penting sekarang ni, perjuangan daripada teman-teman, sahabat-sahabat kita untuk bersama-sama kita memperjuangkan halal dan thayyibah ini, insyaAllah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dari segi saya rasa dari segi penghasilan produk, saya rasa banyak syarikat-syarikat yang telah memulakan langkah-langkah yang positif, keinginan yang tinggi, cita-cita yang tinggi untuk memasarkan produk-produk yang berstatus halal dan thayyibah ni. Saya rasa semua syarikat dan semua usahawan ni memang memberi penekanan kepada keperluan makanan bagi kita. Walau bagaimanapun, kita sebagai orang Islam, kita tetap ada satu cita-cita kita. Sebab kita tahu kita akhirnya akan mati. Jadi kita nak mati, apa kita nak bawa pergi kepada berjumpa dengan Allah SWT? Pastilah amal ibadat yang soleh dan solehah. Jadi di sini atas keinginan itulah kita sebagai seorang peniaga
Kita nak memasarkan produk. Yang mana produk ni kalau boleh biar yang the best produk yang terbaik. Tidak ada siapa pun yang ada keinginan nak memasarkan produk yang tak baik, kan, yang tak ada kualiti umpamanya, yang tak ada berkesan. Kalau boleh tiap kali orang makan sihat, alhamdulillah. Jadi kita tak begitu. Jadi begitu juga saya sebagai tuan punya di syarikat Istidatul Corporation ni, yang mana kita adalah merupakan pelopor dalam bidang IMP ni, dan bersama dengan syarikat-syarikat yang ada bersama dengan saya ni, Bina dan sebagainya itu. Jadi kita menyokong usaha ini dan kita perlukan rakan-rakan perniagaan, sebab kami di sini lebih kepada manufacturer. Jadi kita hanya sebagai penggelam. Jadi dalam segi pemasaran dan sebagainya, kita perlukan teman-teman rangkaian-rangkaian perniagaan lain yang lebih mahir, yang lebih berpengalaman dalam memasarkan produk-produk halal tiba ni. Jadi insya-Allah, jadi pihak Kelang kita akan sentiasa dengan R&D yang baru, dan kita tidak menumpukan kepada satu jenis pengeluaran produk saja, tapi kita ada berbagai ratusan jenis produk yang boleh kita hasilkan. Dan cuma dari segi pemasaran itu bukan dari segi bidang kita, sebab kita dari segi orang cakap perniagaan ni kita win-win, fair lah, orang kata adil lah. Kami di sini sebagai penggelam, kemudian juga kita sebagai menyediakan satu persijilan yang baik, yang bersifat Islamik. Kemudian bagi pihak pengusaha ataupun pengedar-pengedar lain, maka mereka adalah sebagai penyampai untuk deliver produk itu kepada pengguna-pengguna yang mungkin pengguna itu tak datang ke sini. Jadi kita kena ada somebody, siapakah yang akan mainkan peranan ini untuk menyampaikan barang-barang yang baik ini kepada pengguna-pengguna Islam tu. Saya rasa pengguna di sana juga menunggu-nunggu, menanti. Seperti di Indonesia juga. Apa saya dapat di Medan tu, apa kata mereka? Wah Pak Ustaz, kami sebenarnya rindukan barang-barang halal daripada Malaysia. Masya Allah, terkejut saya. Kan kami rindu maknanya kalau jumpa dengan Malaysia, tanya, memang mereka begitu berhajat barang-barang halal yang diusahakan oleh tangan-tangan yang sujud dan rokok kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hari ini malang banyak makanan kita tidak diusahakan oleh tangan yang sujud dan rokok kepada Allah Ta'ala. Jadi tak suka tak suka, kita kena makan juga. Tapi sampai bila kita harus makan hasil tangan-tangan mereka itu? Sedangkan kita seperti juga mereka, punya akal yang boleh berfikir, punya tenaga yang boleh bekerja. Maka seharusnya yang lebih penting, lebih utama, kita sendiri yang menghasilkan makanan yang baik untuk dimakan, dikonsumsikan oleh orang-orang yang Muslim sendiri. Malang hari ini orang yang nak sujud kepada Allah, yang nak rokok kepada Allah, terpaksa makan makanan yang dibuat oleh orang-orang yang tak peduli pun kepada Allah dan Rasul, yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ubah dah. Sampai masa dah kita sebagai umat Islam, kita kena berubah dah, kena hijrah daripada makan makanan yang tidak jelas halal dia kepada yang kita yakin yang makanan yang kita makan ini benar-benar halalan tiba. Jadi itu yang dapat kita kongsikan, insya-Allah.